PAS yakin gelombang hijau mampu tawan Selangor. PRU15 batal, PAS kantoi sogok pengundi. Tsunami hijau, Sanusi beri amaran keras pada Rafizi. Ada cubaan bawa masuk pengundi hantu dalam UMNO. PAS Selangor menyuarakan keyakinan betapa Perikatan Nasional mempunyai peluang yang baik untuk menawan negeri kubu kuat Pakatan Harapan itu dalam pilihan raya negeri akan datang. Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi berkata, keyakinan itu bersandarkan beberapa faktor dan perkembangan mutakhir negara ini. Dia mendakwa penduduk di Selangor sudah muak dengan pembohongan dan janji palsu Pakatan Harapan dan ia bakal diterjemahkan dalam undi pada PRN yang akan diadakan tahun ini. Calon-calon Pakatan Harapan dan Barisan Nasional kecundang di 6 kerusi parlimen di negeri ini dalam PRU15 baru-baru ini. Malah Barisan Nasional gagal memenangi walau satu kerusi pun di Selangor. Pakatan Harapan dilihat tidak memiliki kemampuan membawa imej yang dikehendaki rakyat dalam pentadbiran. Tambahan apabila mereka sanggup pula bekerjasama dengan Barisan Nasional yang selama ini mereka serang sebagai kleptokrat dan serba pincang. Katanya dalam kenyataan, dia berpandangan penduduk Selangor masih tidak dapat melihat sebarang penyelesaian yang memuaskan dari kerajaan Pakatan Harapan berhubung permasalahan besar termasuk isu kos hidup, peluang pekerjaan dan perumahan, isu banjir, pengurusan cerun dan tanah tinggi, pencemaran air dan kemudahan infrastruktur serta liputan internet. Pada masa ini Pakatan Harapan memegang 45 daripada 56 kerusi DUN di Selangor, manakala Barisan Nasional dengan 4 kerusi, kesemuanya UMNO dan Perikatan Nasional dengan 7 kerusi. Di peringkat parlimen pula, Pakatan Harapan memegang 16 kerusi, manakala Perikatan Nasional dengan 6 kerusi. Ahmad Yunus berkata lagi, penduduk Selangor inginkan sebuah pentadbiran yang berintegriti, dapat membela nasib dan kehidupan mereka serta membawa pembangunan. Bukannya sebuah kerajaan yang populis dan gemar menabur janji-janji tetapi gagal membantu dan menangani permasalahan rakyat, dakwanya yang juga adun si jangkang. Atas faktor tersebut dan juga gelombang hijau yang membawa kemenangan di banyak kerusi kepada Perikatan Nasional pada PRU lalu, dia berkata, PAS yakin mampu menang di Selangor nanti. PAS yakin akan mampu mengambil alih kerajaan negeri bersama Perikatan Nasional dengan menjanjikan sebuah pentadbiran yang bersih dan stabil sebagaimana dikehendaki rakyat di negeri ini, katanya lagi. Badan Perhubungan UMNO Terengganu memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan PRU15 bagi kawasan Parlimen Kuala Terengganu, Marang dan Kemaman. Petisyen melibatkan 3 kawasan itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu pada 3 Januari lepas mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pengerusi UMNO Terengganu Ahmad Said berkata, petisyen itu difailkan antara lain atas dakwaan PAS telah menyogok pengundi dengan mengagihkan wang bantuan yang diberikan kerajaan negeri pada 15 hingga 17 November 2022, beberapa hari sebelum PRU15 melalui program iPencen, iBelia dan iSiswa. Petisyen ini sebab dia beri wang bantuan beberapa hari sebelum PRU15. Amalan politik wang ini, walau apa jua keadaannya, dari segi moralnya adalah salah, katanya pada sidang media berkaitan petisyen itu di Ibu Pejabat UMNO di Menara Dato' On di Kuala Lumpur. Ahmad berkata UMNO Terengganu berharap pilihan raya dapat diadakan semula di ketiga-tiga kawasan itu seperti yang pernah berlaku semasa pilihan raya kecil Canberra Highlands pada 2018. Perkara ini pernah berlaku semasa PRK Canberra Highlands dahulu dan mahkamah membatalkan keputusan. Kami berharap berdasarkan bukti yang kita ada, pilihan raya dapat diadakan semula, katanya. Sementara itu, Peguam Amin Osman yang mewakili calon Barisan Nasional di ketiga-tiga kawasan tersebut bagi pihak UMNO Terengganu berkata pihaknya mengambil keputusan untuk memfailkan petisyen setelah meneliti bahan bukti dan keterangan saksi. Kami mempunyai saksi yang mencukupi untuk petisyen ini, hampir 20 orang berusia antara 18 hingga 20 tahun di 3 kawasan ini, katanya. Pada PRU15, Ahmad yang mewakili Barisan Nasional serta 3 calon lain yang bertanding di kerusi Parlimen Kemaman tewas kepada calon PAS Cik Alias Hamid yang menang majoriti 27,179 undi. Bagi Parlimen Marang, Presiden PAS Abdul Hadi Awang terus mengekalkan kemenangannya dengan majoriti 41,729 undi dalam pertandingan 4 penjuru, manakala Parlimen Kuala Terengganu kekal disandang Amzad Hashim PAS yang memperoleh majoriti 40,907 undi menewaskan 3 calon lain.
Pengerusi Perikatan Nasional Kedah Muhammad Sanusi Matno memberi amaran bahawa satu lagi tsunami hijau akan melanda negara semasa 6 pilihan raya negeri akan datang dan ia sebahagian besarnya adalah kerana mulut besar timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Dia berkata demikian sebagai menjawab dakwaan Rafizi bahawa lonjakan sokongan kepada Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 adalah disebabkan retorik perkauman dan politik wang. Rafizi mendakwa dalam dialog dengan ahli PKR Pulau Pinang dan Kedah bahawa ia telah membawa kepada perubahan 70 hingga 80% dalam pengundi Melayu di Kedah. Perikatan Nasional mencetuskan ekstremisme perkauman untuk menyebabkan peralihan yang begitu besar. Ini lebih membimbangkan saya. Corak pengundian Melayu dahulunya seimbang. Sebelum ini, marginnya sempit. Buat pertama kali ia seluas ini. Kita perlu atasi trend berbahaya ini. Kita tiada peluru perak atau pil ajaib untuk capai kemenangan. Segelintir untuk kita terpaksa akui ia berpunca daripada kelemahan kita, katanya seperti dipetik portal FMT. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi turut menolak bahawa kelebihan Perikatan Nasional adalah disebabkan kempen berkesan di TikTok. Mereka menang kerana faktor wang, bukan TikTok. Di kampung halaman saya di Terengganu, saya dengar cerita orang minta duit mana sahaja mereka pergi. Kenduri juga dibuat di mana-mana. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Perikatan Nasional, katanya. Bagaimanapun, Rafizi berkata kempen berasaskan wang tidak mampan dan dia menjangkakan PAS akan mula mengutip derma semula. Menjawab dakwaan itu, Sanusi hari ini menuduh Rafizi menghina pengundi dengan menganggap mereka tidak bijak dan naif. Pengarah pilihan raya PAS itu menafikan tanggapan bahawa pengundi yang menolak Pakatan Harapan dan Barisan Nasional terpengaruh dengan wang atau makan malam mewah. Dia menambah bahawa PAS tidak mempunyai hartawan menaja mereka sehingga mereka mampu menaiki helikopter seperti calon Presiden Amerika Syarikat. Sindiran yang disasarkan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang pernah menggunakan helikopter semasa tempoh kempen PRU. Sanusi turut membidas Rafizi kerana menjadi rakan kongsi Raja Politik Wang, merujuk kepada kerjasama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk kerajaan bersama. Sanusi kemudian memberi amaran bahawa Rafizi serta kegagalan kerajaan menguruskan kos barangan seperti petrol, telur dan ayam mungkin akan mencetuskan tsunami hijau yang lebih besar. Tsunami hijau orang Melayu pada PR15 akan terus membesar sehari demi sehari setiap kali Rafizi membuka mulut besar beliau. Orang ramai sudah tahu prestasi sebenar beliau di sebalik ucapan-ucapan kempen PR15 yang kini memakan diri sendiri. Saya sebetulnya sangat berharap dia terus bercakap seperti itu. Kalau dia rasa dia sangat bijak, dia juga perlu sedar orang lain juga tidak bodoh, katanya. Tsunami hijau menyaksikan gabungan Perikatan Nasional yang dianggotai PAS memperoleh kemenangan besar di seluruh semenanjung, terutamanya di utara dan timur. Perikatan Nasional memenangi semua kerusi parlimen di Kelantan, Terengganu dan Perlis. Perikatan Nasional juga menguasai 14 daripada 15 kerusi parlimen Kedah. Kedah, Kelantan dan Terengganu adalah antara 6 negeri yang masih belum mengadakan PRN. 3 negeri lain ialah Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Khairi Jamaluddin mendakwa ada cubaan untuk membom masuk pengundi hantu bagi meluluskan usul tambahan agar 2 jawatan tertinggi parti itu tidak dipertandingkan. Menurut laporan, Khairi berkata dia difahamkan tag kedudukan perwakilan yang sebelum ini diletakkan di kerusi Dewan Merdeka telah ditanggalkan bagi menempatkan pengundi hantu terbabit. Khairi mendakwa langkah ini berkemungkinan besar untuk meluluskan usul ke-8 yang berlangsung pada jam 3 petang Sabtu lalu. Petang ini akan ada undian untuk usul dan saya difahamkan akan dilulus. Malah ada beberapa tag di kerusi dalam Dewan Merdeka yang dihaskan untuk perwakilan bahagian telah dicabut dan tanggal supaya perwakilan-perwakilan import boleh dibawa masuk untuk sorak dan lulus usul supaya nombor 1 dan 2 ini tidak dipertandingkan. Saya merayu kepada perwakilan yang ada di dalam Dewan, kita jangan biarkan usul ini lulus, terutamanya usul tiada pertandingan bagi jawatan nombor 1 dan 2 parti. Kita bagi perwakilan di bahagian kebebasan untuk memilih pucuk pimpinan parti yang akan datang, katanya. Mengulas lanjut, Khairi mahu usaha yang disifatkannya sebagai langkah Dewan Merdeka dihentikan oleh para perwakilan. Jadi sangat penting perwakilan dalam UMNO jangan melakukan langkah Dewan Merdeka untuk bunuh demokrasi dan menidakkan suara perwakilan di bahagian akar umbi untuk menentukan masa depan parti kita, untuk memilih apa yang boleh dan siapa layak menerajui parti kita, tambah Khairi. Menurut Khairi, usul ke-8 itu juga agak pelik apabila ianya dibawa oleh perwakilan Negeri Sembilan sendiri. Seperti mana yang dijangka, satu usul dibentang oleh pembahas Negeri Sembilan, dia sebenarnya dari Rembau. Orang Rembau tahu siapa? Saya rasa pelik sebab orang Rembau yang bawa usul ini. Pelik sebab timbalan Presiden ialah Ketua Bahagian Rembau. Kalau nak bawa usul tambahan pun, coverlah sikit. Apa jadi pada Muhammad Hassan? Soal Khairi. Terbaru, UMNO menafikan dakwaan wujud pengundi hantu yang dibawa masuk untuk meluluskan usul agar 2 jawatan tertinggi dalam parti tidak dipertandingkan pada Perhimpunan Agung UMNO. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan jahat dan fitnah. Malah jelasnya beliau telah meminta pengerusi tetap UMNO Tan Sri Baharudin Amiruddin untuk mengarahkan keluar sekiranya terdapat bukan ahli perwakilan di dalam Dewan.
Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi pula menyerahkan sepenuhnya tindakan terhadap bekas Ketua Pemuda Pergerakan UMNO, Khairi Jamaluddin, kepada Lembaga Disiplin Parti dan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan. Itu satu perkara lain yang akan dibincangkan oleh Lembaga Disiplin dan oleh bekas ketua bahagiannya, kata Ahmad Zahid ringkas dalam sidang akhbar selepas tamat Perhimpunan Agung UMNO 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur.